Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Sir Said Lamsa bin Said CR selaku pensyarah bagi subjek ECS 2163 Pendidikan Global dan Antarabangsa. Saya Khairunisa Natasha, Kad Matrik Baik 21-2011-211 daripada Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Kohort 24B akan membentangkan mengenai pendidikan sekolah rendah di Australia. Pengenalan. Secara umumnya, pendidikan merupakan sistem yang terancang dan sistematik dalam mengembangkan potensi individu yang boleh menerapkan pengetahuan, sikap, berketerampilan serta mampu berdaya saing sebagai tanggungjawab sosial dan memenuhi peranan dalam sosial masyarakat. Pendidikan juga mempengaruhi negara kerana pendidikan yang baik mampu menunjukkan dan menghasilkan sumber daya manusia di samping menunjang kualiti negara. Kita pergi kepada sistem pendidikan sekolah rendah di Australia. Sistem pendidikan di Australia merupakan pendidikan yang bertaraf tinggi antarabangsa. Persekolahan adalah wajib di Australia bermula daripada 6 hingga 16 tahun. Pendidikan di Australia diserahkan sepenuhnya di bawah penguasaan kerajaan negeri atau wilayah kerana berdasarkan pandangan Perlembagaan Australia, setiap negeri bertanggungjawab dalam mengendalikan sistem pendidikan. Setiap kerajaan negeri atau wilayah Australia memainkan peranan penting dalam pengurusan dan pentadbiran pendidikan dari sudut sektor sekolah, kurikulum, program pengajian, peperiksaan dan anugerah untuk pelajar. Kerajaan Australia menyediakan subsidi yang cukup untuk sekolah kerajaan dan swasta. Sekolah di Australia dibahagikan kepada dua kategori. Kategori pertama ialah sekolah awam beroperasi di bawah tanggungjawab kerajaan negeri atau wilayah. Kategori kedua, sekolah negeri menerima pembiayaan daripada kerajaan negeri atau wilayah serta pembiayaan tambahan daripada kerajaan persekutuan. Sejumlah besar bilangan sekolah lain, sekolah negeri adalah sekolah Katolik kerana mempunyai pegangan agama dan gaya pengajaran tersendiri. Sekolah ini juga menerima pembiayaan tambahan daripada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri atau wilayah serta sebahagian pembiayaan daripada derma swasta. Bahasa utama dalam sistem pendidikan di Australia ialah bahasa Inggeris. Terdapat 3 jenis pendidikan yang utama di Australia iaitu di peringkat rendah, menengah dan universiti. Kesemua peringkat pendidikan ditentukan mengikut bilangan umur yang tertentu. Bagi sekolah rendah adalah 7 atau 8 tahun pengajian bermula di tadika dan berakhir di tahun 6 atau 7. Sekolah menengah pula adalah 3 atau 4 tahun pengajian dari tahun 7 hingga 10. Manakala sekolah menengah atas pula pada tahun 11 dan 12 adalah 2 tahun pengajian. Oleh itu, bagi peringkat rendah dan menengah, persekolahan berlangsung selama 13 tahun. Kemudian, struktur pentadbiran sekolah rendah di Australia. Pendidikan sekolah di Australia adalah tanggungjawab utama kerajaan negeri dan wilayah. Kerajaan negeri dan wilayah mengawal selia sekolah dan mentadbir sekolah kerajaan dalam bidang kuasa mereka. Semua sekolah di Australia mesti berdaftar dengan pihak berkuasa pendaftaran sekolah negeri atau wilayah mereka. Terdapat 14 pihak berkuasa pendaftaran sekolah di Australia. Sebanyak 10,584 sekolah berdaftar telah beroperasi di Australia pada 2019, di mana 7,092 adalah sekolah kerajaan. Sehingga 2019, sekolah kerajaan mendidik 65.4% daripada semua pelajar. Pada 2017, terdapat kurang 282,000 guru di sekolah rendah dan menengah di Australia. Daripada sekolah bukan kerajaan, hampir 2/3 adalah sekolah Katolik. Sebahagian besar kos sekolah yang dikendalikan oleh kerajaan dipenuhi oleh kerajaan negeri atau wilayah yang berkaitan.
Kerajaan Australia menyediakan sebahagian besar pembiayaan awam untuk sekolah bukan kerajaan yang ditambah dengan negeri dan wilayah. Sekolah bukan kerajaan, agama atau sekular biasanya mengenakan yuran pengajian wajib dan yuran lain. Sekolah kerajaan menyediakan pendidikan tanpa yuran pengajian wajib, walaupun banyak sekolah kerajaan meminta bayaran yuran sukarela untuk membiayai pembelajaran tertentu. Tidak kira sama ada sekolah adalah kerajaan atau bukan kerajaan, ia dikawal oleh rangka kerja standard kurikulum yang sama. Rangka kerja ini ditadbir oleh pihak berkuasa kurikulum, penilaian dan pelaporan Australia. Kebanyakan sekolah memerlukan pelajar memakai pakaian seragam sekolah yang ditetapkan. Tahun persekolahan di Australia bermula pada bulan Januari dan tamat pada bulan Disember. Kita pergi kepada kurikulum pendidikan sekolah rendah di Australia. Perkembangan kurikulum Australia adalah dipandu oleh Melbourne Declaration on Educational Goals for Young Australians. Menteri Pendidikan di setiap negeri turut membentang perkara tersebut di dalam Dewan pada Disember 2008. Deklarasi Melbourne mengutamakan tentang pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kemampuan umum dan kurikulum sebagai dasar kurikulum yang dirancang. Selain itu, kurikulum Australia mewajibkan supaya setiap kanak-kanak mendapat pendidikan di mana kanak-kanak tidak akan dikecualikan dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang disediakan itu adalah mengutamakan kepada pembelajaran seumur hidup, pencapaian akademik dan penglibatan masyarakat. Disebabkan itu, setiap pelajar haruslah melalui kurikulum mengikut kepentingan yang dinyatakan. Sebagai pengetahuan kita, Victorian Curriculum and Assessment Authority atau secara ringkasnya dikenali sebagai VCAA merupakan satu badan yang mengendalikan pendidikan rendah ini. Sama juga dengan pendidikan menengah. Kita masuk pula kepada kemahiran kurikulum Australia. Terdapat banyak kemahiran yang ditetapkan oleh sekolah dalam mencapai standard prestasi. Namun, di peringkat sekolah rendah, ini hanya memberi penekanan kepada 7 kemahiran sahaja. Antaranya ialah menulis dan membaca, mengira, kesusilaan, ICT, kreativiti, keupayaan berfikir dan pengurusan diri. Yang pertama adalah menulis dan membaca. Para pelajar akan dididik supaya dapat menulis dan membaca dengan baik. Kedua ialah mengira. Teknik pengiraan adalah penting kerana matematik merupakan mata pelajaran teras bagi mereka. Ketiga ialah berkeupayaan berfikir di mana pelajar akan diajar supaya cakna dengan setiap cerita. Hal ini dapat menjana pemikiran sekaligus menjadikan mereka berfikir kreatif. Keempat pula, kesusilaan. Setiap pelajar perlu menjaga adab dan berdisiplin. Seterusnya, kreativiti seperti yang saya nyatakan sebentar tadi dan akhir sekali ialah pengurusan diri. Di sini akan dapat menilai pelajar sama ada mereka dapat menguruskan diri sendiri ataupun tidak melalui pelbagai latihan dan didikan yang diberikan. Di Australia, sukan dan pendidikan jasmani dianggap sangat penting sebagai kurikulum sekolah. Para pelajar di sana diwajibkan untuk mengambil 2 jam pendidikan jasmani setiap minggu. Sukan atau aktiviti yang sering diajar kepada pelajar adalah skipping kerana skipping merupakan suatu sukan yang mudah dan tidak memerlukan kos yang tinggi. Tambahan pula, ianya adalah sesuai untuk semua peringkat umur. Jika kaedah psikomotor tidak dipandang di negara Malaysia, akan tetapi senaman ini cukup dipandang tinggi di negara Australia. Oleh yang sedemikian, sekolah-sekolah di Australia memerlukan kepada tenaga pengajar sukan yang mencukupi agar setiap pelajar tidak ketinggalan dalam pembelajaran bidang sukan. Maka, negara Australia ke depan dalam bidang sukan kerana semangat sukan yang tinggi yang diterapkan di dalam diri pelajar sejak peringkat awal persekolahan lagi. Selain daripada sukan dan pendidikan jasmani, seni juga ditekankan di sekolah. Hal ini menggalakkan pelajar menggunakan otak belah kanan dalam melahirkan pemikiran yang kreatif. Fakta menarik pendidikan di Australia. Sekolah-sekolah di Australia tidak dikenakan sembarang yuran.
Hal ini dibuat supaya ramai orang datang dan tinggal di sana serta usaha ini juga dapat menggalakkan pertumbuhan ekonomi setempat. Lagi menyeronokkan, guru-guru tidak akan membebankan pelajar dengan kerja sekolah kerana mereka lebih menekankan kepada teknik membaca, memahami dan menulis. Buku teks juga tidak disediakan sepanjang tempoh pengajian. Semua bahan pengajaran akan dipaparkan di papan digital yang disediakan di dalam setiap bilik darjah. Bukan pihak kerajaan yang menentukan waktu persekolahan bermula, akan tetapi ianya bergantung kepada pihak sekolah itu sendiri kerana itulah terdapat waktu persekolahan sekolah yang berbeza-beza. Matematik adalah subjek yang penting di setiap sekolah. Namun, kaedah pengajarannya adalah mengikut logik penyelesaian semata-mata tanpa kaedah penghafalan. Setelah itu, pelajar diberi peluang untuk menyertai satu pertandingan matematik di mana ianya mengumpulkan pelajar-pelajar di seluruh dunia untuk bersaing secara sihat. Dalam mengembangkan potensi pelajar, bukan hanya guru yang memainkan peranan dalam mendidik pelajar, namun ibu bapa juga berperanan dalam mendorong semangat mereka untuk terus belajar. Oleh sebab itu, hubungan ibu bapa dengan guru di Australia perlulah dijaga dengan baik bagi meningkatkan prestasi pelajar. Di sekolah-sekolahnya juga tidak mengadakan sebarang ujian khusus. Bagi mereka, sekolah rendah bertindak sebagai tempat untuk kanak-kanak mengeksplorasi dan bukanlah tempat untuk menguji pencapaian mereka. Tambahan pula, pelajar dinilai sepanjang tahun tanpa disedari oleh pelajar. Disebabkan tiadanya ujian khusus terhadap pelajar, jadi ibu bapa tidak perlu membazir duit membayar yuran kelas tuition anak-anak mereka untuk memastikan mereka lulus peperiksaan dengan cemerlang. Laporan penilaian yang dinyatakan itu memerlukan perbincangan ibu bapa dengan guru untuk mengetahui tahap kebolehan pelajar. Setiap pelajar mestilah mencapai standard prestasi yang ditetapkan oleh pihak pelajar. Akan tetapi, jika berlaku sebaliknya, pelajar tidak dibenarkan melonjak naik ke atas, namun mereka perlu kekal berada di kelas yang sama walaupun usia mereka meningkat. Antara kelebihan sistem pendidikan di Australia adalah kebebasan memilih mata pelajaran pilihan. Selain 8 bidang mata pelajaran yang penting, para pelajar dapat memilih mata pelajaran pilihan. Antaranya adalah komputer, perniagaan, undang-undang, pertanian, psikologi, drama, desain grafik, penerbangan dan sebagainya. Selain itu, sekolah rendah awam dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan dan pensuma untuk kehadiran. Walau bagaimanapun, pelajar juga perlu membayar untuk pakaian seragam, beberapa buku dan mata pelajaran kokurikulum serta aktiviti seperti lawatan. Di samping itu, yang ketiga, sistem pendidikan yang tiada naik turun kelas. Perkara ini yang bermaksud pelajar akan naik kelas memandangkan mata pelajaran yang diambil sesuai dengan kemampuan pelajar. Seterusnya, yang keempat, mempunyai aktiviti lawatan sambil belajar. Kegiatan ini dapat membantu pelajar dalam mendapatkan pengetahuan yang baru di samping menikmati keindahan dunia. Akhir sekali, ruangan kelas yang luas dan disediakan buah-buahan untuk pelajar. Pelajar tidak akan kekurangan gizi dan akan sentiasa segar ketika mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Buku yang tersusun rapi dan keadaan ruang yang bersih dan tersusun membuatkan pelajar selesa apabila berada di dalam kelas. Seperti mana yang diketahui, setiap sistem pendidikan di setiap negara mempunyai kelemahan mereka tersendiri, baik dari segi subjek, kurikulum, guru maupun pentadbiran sekolah. Sama juga negara Australia mempunyai kelemahan yang tersendiri. Walaupun Australia mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di negara dunia, namun pendidikan mereka mempunyai kekurangan dari segi reformasi pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan Australia. Reformasi yang dilaksanakan dalam pendidikan tidak efektif kerana saban tahun perkembangan murid dalam pendidikan semakin berkurang walaupun kerajaan banyak mendanai pembiayaan pendidikan di Australia. Australia telah menumpukan pada peningkatan pembiayaan sebagai pemboleh untuk meningkatkan prestasi, di mana negara-negara lain telah memberi tumpuan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi. Namun, reformasi ini seperti tidak berjaya kerana semakin lama prestasi pelajar lebih-lebih lagi dalam subjek matematik semakin merundum.
Pelbagai perubahan dasar pendidikan telah dibuat dan ianya tidak mendatangkan hasil yang lumayan. Selain itu, perbezaan jurang yang tinggi antara subjek swasta dan kerajaan dari segi cara pembelajaran, sumbangan wang yang diterima, subjek yang diambil dan layanan mengikut sosioekonomi. Adapun sekolah swasta di Australia mendapat lebih banyak kelebihan dan perhatian berbanding sekolah di bawah kerajaan. Sekolah swasta mempunyai kualiti pendidikan yang lebih baik. Bahkan, ramai ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak mereka ke sekolah swasta kerana kemudahan infrastruktur, guru yang lebih berkualiti dan layanan yang mewah. Seterusnya, kekurangan guru dalam pendidikan menjadikan sistem pendidikan di Australia semakin tenggelam. Ini disebabkan tenaga guru semakin merundum dan kebanyakan guru sebenarnya tidak bersedia untuk mengajar di kelas. Oleh kerana itulah, reformasi pendidikan di Australia tidak efektif. Tenaga kerja juga perlu ditingkatkan untuk mengekalkan pendidikan di Australia setara dengan pendidikan negara lain. Meningkatkan kualiti pendidikan memerlukan guru mempunyai akses kepada latihan dan pembangunan profesional yang berterusan. Sokongan yang mencakupi untuk memenuhi keperluan pelajar yang pelbagai dan kelayakan yang sesuai. Di samping itu, sistem pendidikan dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran melengkapkan pelajar dengan kemahiran digital yang relevan dan memastikan kurikulum dan kaedah pengajaran kekal sesuai dengan keperluan masa depan adalah antara perkara yang susah. Ini disebabkan agak sukar untuk untuk sekolah yang berada di pinggir bandar untuk mengajar arus kemodenan dalam teknologi. Mungkin mudah bagi sekolah di bandar dan sekolah swasta, namun sukar bagi sekolah yang kurang pembiayaan dan ekonomi yang merundum. Tambahan pula, multiculturalism dalam pendidikan Australia agak membimbangkan. Australia adalah sebuah negara yang mempunyai pelbagai budaya seperti di Malaysia. Ini dapat dilihat daripada latar belakang pelajar yang berbeza dari segi budaya dan bahasa. Cabaran ini memerlukan pendidikan untuk memastikan pendidikan menyediakan pendekatan yang relevan dan inklusif untuk semua pelajar dan menumpukan penghayatan dan pemahaman tentang kepelbagaian budaya. Seterusnya, sekolah-sekolah banyak didirikan di bandar. Terdapat jurang pendidikan antara kumpulan sosial dan ekonomi. Mungkin sukar bagi sesetengah sekumpulan seperti pelajar orang asli, keluarga berpendapatan rendah dan pelajar dari luar bandar atau kawalan terpencil untuk mencapai standard pendidikan yang setara. Akses yang adil dan sama rata kepada pendidikan berkualiti tinggi sukar dicapai dalam beberapa bahagian di Australia, terutamanya di kawasan terpencil dan di luar bandar. Pelajar mungkin tidak dapat memperoleh pendidikan berkualiti tinggi kerana halangan seperti jarak, kekurangan infrastruktur pengangkutan atau kekurangan kemudahan pendidikan. Akhir sekali, mengehadkan akses pelajar kepada pengetahuan dalam sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik atau disingkatkan lagi STEM bagi pelajar sosioekonomi rendah merupakan kekurangan dalam sistem pendidikan di Australia. Sepatutnya semua murid perlu diselaraskan untuk mengambil semua subjek teras. Tambahan pula, yuran pendidikan di Australia juga mahal, tidak pelik untuk menyatakan mereka adalah mereka yang berekonomi rendah perlu bersaing dengan mereka yang mempunyai ekonomi yang stabil dan tinggi. Secara kesimpulannya, Australia dapat menguruskan pendidikan dengan baik memandangkan mereka dapat memberi komitmen menyediakan pendidikan mereka yang berkualiti dan saksama. Australia telah membuktikan bahawa dengan melabur dalam pendidikan berkualiti, tenaga kerja Australia mampu bertahan dan negara ini diisytiharkan sebagai negara yang berkebolehan dalam sektor ekonomi. Ini merupakan senarai rujukan yang kami rujuk dalam pembuatan laporan ini. Itu sahaja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Saya Kanisa Natasha undur diri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.